warahmatullahi wabarakatuh kepada Miss Nasuha. Kami akan membentangkan tugasan yang diberikan iaitu dualisme bagi memenuhi keperluan untuk subjek ini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan setiap ahli kumpulan. Muhammad Abu Bakar, Zarul Hafiz, Muhammad Aiman Hakim dan Nur Amirah Izzati. Secara umumnya, dualisme bermaksud teori yang berasaskan dua dasar yang berlainan. Contohnya, mempunyai konflik antara kebaikan dan kejahatan. Jika baik, ianya akan dikaitkan dengan idea positif, manakala jika jahat, ianya akan dikaitkan dengan makna yang negatif dalam masyarakat. Doktrin-doktrin juga telah menegaskan bahawa jika terdapat dua perintah yang bertentangan secara berlainan juga dipanggil dualisme. Selain itu, dalam falsafah Cina pula, dualisme diwujudkan dalam yin dan yang. Doktrin juga ada berkata, dalam sesuatu yang baik, terdapat sesuatu yang buruk, dan sebaliknya, dalam segala yang buruk, terdapat sesuatu yang baik. Dualisme mempunyai kehadiran yang berterusan dalam sejarah manusia sebagai contoh. Dualisme teologi adalah berdasarkan kepercayaan adanya kewujudan prinsip Tuhan yang baik, yang berkaitan dengan cahaya dan sebaliknya seperti terdapat prinsip kejahatan yang berkaitan dengan kegelapan kepada syaitan. Tuhan yang dinyatakan adalah bertanggungjawab untuk penciptaan kebaikan, sedangkan syaitan melakukan hal-hal yang sama dengan kejahatan. Ramai di antara kita yang dibesarkan dengan ajaran agama yang asas bahawa syaitan itu buruk, dia melakukan perkara-perkara yang buruk. Oleh sebab itu, kita perlu lari daripadanya. Manakala Allah atau Tuhan pula adalah sebaliknya, iaitu Allah atau Tuhan yang membawa kita ke arah kebaikan. Dalam pengertian ini, dualisme adalah membebaskan manusia daripada tanggungjawab kejahatan di dunia. Seterusnya, dalam sesuatu kajian yang dilakukan, objektif kajian adalah paling penting untuk menentukan hala tuju kajian itu berlaku. Antara objektif kajian adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pelajar tentang dualisme. Selain itu, untuk mengkaji pandangan pelajar mengenai penerimaan sistem dualisme dalam sistem pendidikan di Malaysia. Akhir sekali, untuk mengenal pasti solusi untuk mengatasi fahaman dualisme pendidikan terhadap pelajar di Malaysia. Selanjutnya, berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, kami tertarik dengan isu-isu gejala sosial yang dilihat semakin membarah di dalam masyarakat dewasa kini. Kami mendapati bahawasanya ideologi dualisme ini banyak memberi impak yang negatif daripada impak yang positif kepada rakyat Malaysia. Malaysia antara negara-negara Islam yang amat mudah untuk diserang oleh musuh-musuh Islam dari segi idea dan juga fahaman. Selain itu juga, umat Islam akan mudah terjerumus berkiblatkan ideologi-ideologi Barat dalam rangka merancang dan mengambil contoh peradaban Barat berbanding peradaban Islam. Antara golongan yang terbesar yang terjerumus di dalam gejala ini adalah golongan remaja. Golongan remaja adalah golongan yang dianggap masih mentah dan masih tercari-cari arah matlamat yang boleh dijadikan pedoman dan panduan di dalam membina jati diri. Di samping itu, ideologi dualisme akan menyebabkan jati diri umat Islam akan luntur dan terjejas sehinggakan identiti kita sebagai contoh tradisi dan budaya mudah dilupakan. Dalam usaha untuk menangani permasalahan ini, kita tidak boleh lari daripada mengenal pasti punca-punca dan faktor-faktor yang menyebabkan kepada tumpuk-tumpuk hitam yang telah mencemarkan corak pembangunan negara ini. Beberapa pandangan berkenaan dengan dualisme dalam sistem pendidikan. Antaranya, wujudnya dua sistem pendidikan yang berbeza, iaitu sistem pendidikan moden dan sistem pendidikan tradisional Islam. Sistem pendidikan moden hanya menitikberatkan ilmu-ilmu moden dengan mengabaikan ilmu-ilmu keagamaan. Manakala sistem pendidikan tradisional Islam lebih menumpukan terhadap ilmu-ilmu keagamaan semata-mata dengan mengabaikan ilmu-ilmu moden. Seterusnya, program pendidikan yang dimajukan di Barat tidak sesuai untuk masyarakat Malaysia, kerana program tersebut mengamalkan prinsip dualisme dan sekularisme yang memisahkan ilmu keduniaan dan ilmu agama. Dualisme menurut perspektif sejarah tanah Melayu
Penjajahan Barat merupakan faktor utama dalam pelaksanaan konsep dualisme dalam pendidikan di Malaysia dan Rantau Kepulauan Melayu. Ketika itu, kesemua kuasa Barat seperti Belanda, Portugis dan juga British membawa misi yang sama, iaitu menanam doktrin pemisahan di antara ilmu wahyu dan ilmu yang membentuk pembangunan duniawi. Inilah matlamat utama mereka dan mereka hanya berselindung di sebalik aktiviti perdagangan Rempah-Ratus. Sedangkan menurut Islam, apa sahaja disiplin ilmu ianya adalah bersepadu dan saling kait-mengait berdasarkan kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Kesan dualisme dalam pendidikan memberi dua impak yang berbeza, antaranya dari sudut kebaikan dan juga keburukan ke dalam masyarakat. Walau bagaimanapun, sistem pendidikan dualisme ini lebih membawa kepada kesan negatif berbanding positif. Kebaikan dualisme ini ialah dari segi pemfokusan bidang pembelajaran yang mahu diterokai dalam melahirkan manusia-manusia yang pakar dalam sesuatu bidang. Oleh yang demikian, dengan mengasingkan sesuatu ilmu dengan ilmu yang lain dapat menjamin kemantapan penguasaan ilmu seseorang individu itu. Keburukan dualisme besar kemungkinan memberi impak yang negatif melebihi dari kesan positif sekiranya diamalkan sistem dualisme ke dalam pendidikan. Ini kerana golongan cendekiawan dan ilmuwan yang lahir dari dua sistem pendidikan yang didiskriminasikan ini akan saling bersaing antara satu sama lain. Inilah yang akan menyebabkan konflik pemikiran yang tidak selari malah bertentangan dengan ajaran Islam. Kaedah penyelesaian dualisme pendidikan. Sistem pendidikan dualisme ini menghasilkan suatu kesaingan negatif bagi umat Islam. Sistem pendidikan yang ada sekarang gagal memperlihatkan ciri integrasi kesepaduan dengan Islam. Sains ini bidang ilmu seperti matematik, sains dan lain-lainnya seolah-olah terpisah dan tiada hubung kait dengan agama atau kepada keagungan pencipta alam ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ilmu-ilmu berkaitan agama langsung tidak memasukkan hasil-hasil penemuan sains itu sebagai satu bukti keagungan Allah Subhanahu Wa Taala demi mengukuhkan lagi keimanan. Oleh kerana ilmu agama dan ilmu sains saling berkait rapat kerana mereka lahir dari sumber yang sama, iaitu ilmu Tuhan, maka proses pengislaman ilmu amat penting supaya manusia dapat mengetahui cara untuk meletakkan sesuatu perkara pada tempat yang sebenar. Untuk itu, perlu diusahakan satu model kurikulum dan pembelajaran bersepadu yang dapat memadukan kedua-dua cabang ilmu ini. Pendidikan yang berasaskan dualisme merupakan satu malapetaka buat umat yang menaburkan suatu corak kemasyarakatan yang baik dan berakhlak. Pendidikan yang digabung, kombinasi di antara akal yang dipadu oleh petunjuk wahyu dan sunnah mampu untuk melahirkan satu kelompok masyarakat yang saling hormat-menghormati dengan persekitaran yang sama. Dualisme pendidikan menitajahkan satu bentuk tamadun yang songsang dari fitrah kejadian manusia itu, kerana ia melahirkan satu bentuk ketamadunan yang berbentuk material dan mengenepikan sama sekali hal-hal berkaitan pembangunan insan. Apalah ertinya sebuah kemajuan atau kehebatan tamadun suatu bangsa atau masyarakat itu dalam masa yang sama menjerukkan jati diri ahli masyarakatnya dan rosak nilai diri dan maruahnya. Dualisme juga melahirkan satu kepimpinan masyarakat atau negara yang ditarajui oleh pemimpin yang berfikiran sekular atau pragmatik walaupun mereka mempunyai asas-asas pengetahuan ilmu Islam. Pendidikan menurut Islam merupakan salah satu saluran terpenting dalam membentuk identiti dan nilai masyarakat Muslim. Konsep pendidikan Islam dikatakan gabungan antara ilmu akliyah dan nakliyah. Pelaksanaan konsep pendidikan ini dikatakan mampu untuk membentuk kesedaran masyarakat Islam mengenai peranan mereka di dunia dan di akhirat. Ia juga merupakan satu saluran untuk memindahkan dan menjelaskan nilai-nilai ummah dalam kehidupan masyarakat Islam.
Justru, pendidikan sebagai media internalisasi nilai dan ilmu kedudukannya sangat penting dalam transmisi ideologi dan ajaran keagamaan. Oleh itu, sekiranya umat Islam ingin membebaskan diri atau menyelesaikan isu dualisme dalam pendidikan, maka jalan keluarnya adalah dengan melaksanakan sepenuhnya sistem pendidikan Islam yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan utama. Falsafah pendidikan negara adalah usaha bagi negara untuk menyalurkan ilmu yang relevan bagi setiap lapisan masyarakat. Tetapi sistem pendidikan dualisme ini menghasilkan satu kesan yang negatif bagi umat Islam. Sistem pendidikan yang ada sekarang gagal memperlihatkan ciri kesepaduan dengan Islam. Saat ini, bidang ilmu seperti matematik, sains, geografi dan sebagainya seolah-olah terpisah dan tiada hubung kait dengan Islam atau kepada keagungan pencipta alam ini iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ilmu-ilmu berkaitan Islam langsung tidak memasukkan hasil-hasil penemuan sains itu sebagai satu bukti keagungan Allah demi mengukuhkan lagi keimanan. Kesimpulannya, pendidikan agama yang bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis adalah tunjang kepada semua pendidikan umum yang ada di alam ini. Ini bererti bahawa ilmu-ilmu yang ada di dunia pokok pangkalnya adalah berasal daripada agama Islam itu sendiri dan berkait rapat antara satu sama lain walaupun ianya cuba dipisahkan. Secara keseluruhannya, semuanya termaktub dalam Al-Quran dan hadis sebagai perlembagaan Islam yang berharga sepanjang zaman. Perkara ini terbukti dengan petikan ayat ke-48 surah Al-Ma'idah di dalam Al-Quran. Oleh kerana ilmu yang diturunkan adalah dari Allah, maka ianya berkait rapat antara satu sama lain, sama ada ilmu agama, sains, matematik, geografi dan sebagainya. Maka islamisasi iaitu proses pengislaman ilmu atau memasukkan kembali unsur-unsur Islam di dalam ilmu amat penting supaya manusia dapat mengetahui cara untuk meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya yang sebenar. Islamisasi tidak menolak kepentingan ilmu sains dan teknologi, ekonomi dan kewangan, pengurusan dan penyelidikan dan seumpamanya. Bahkan asas nilai dan agama menjadi teras dalam rangka ilmu dan pendidikan itu sendiri. Islamisasi adalah satu proses jangka masa panjang yang memerlukan pembangunan rangka ilmu secara sistematik supaya wujud asas ilmu yang sepadu dan seimbang dan kaedah-kaedah yang mampu membangunkan model insan yang bersifat saling berkait antara satu sama lain sebagai satu sistem bersepadu yang menyeluruh. Pendidikan bersepadu merupakan salah satu pendidikan yang perlu diambil untuk menyelesaikan isu dualisme dalam pendidikan. Pendekatan pendidikan yang komprehensif, seimbang, dinamik, relevan dan kontemporari adalah antara cara yang terbaik. Generasi yang mampu melaksanakan peranan sebagai pemimpin dan berupaya berhadapan dengan cabaran-cabaran yang mendatang dapat dilahirkan. Pendidikan yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah di samping adanya integrasi disiplin-disiplin ilmu akal ke arah membina komuniti ummah dengan berteraskan akidah. Dengan izin dari Allah, setiap apapun perkara yang dilakukan sekiranya berlandaskan dengan syariat Islam dapat memberi kebaikan dan melindungi kita daripada keburukan di dunia dan di akhirat.